Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar Diploma Tahun 1. Untuk subjek asas kewangan peribadi pada hari ini, cikgu akan terangkan mengenai topik 7. Jadi topik 7 adalah mengenai cara menjalani kehidupan yang baik dari aspek kewangan. Jadi sebelum cikgu teruskan dengan sesi penerangan, cikgu akan tayangkan satu video berkenaan dengan kereta. Jadi di akhir video ini, cikgu akan bertanya pendapat kamu mengenai apa yang kamu faham tentang individu yang ditayangkan di dalam video yang cikgu akan bagi sebentar nanti. Tu kereta aku. Kau ada? Kereta aku boleh cucuk USB. Kau ada? USB je. Hai! Kereta aku ada kursi urut. Kau ada? Ada. Kau ada? Tak ada. Kereta aku boleh pergi 330 km sejam. Kau ada? Kereta dia tu tiap-tiap bulan dia bayar RM3,000. Kau ada? Insurans dengan road tax kereta dia ni setiap tahun RM5,500. Kau ada? Itu tayar kereta lah. Kalau lu sekali tukar walau RM2,000. Lu ada? Tak ada. Tapi kau ada ke duit nak bayar semua benda ni? Tak ada. Beli kereta jangan ikutkan hati. Nanti susah hati. Jangan sampai begitu. Tanya AKPK terlebih dahulu sebelum membuat sebarang keputusan kewangan. #AskAKPK. Baiklah, berdasarkan video yang anda tonton sebentar tadi, apakah pengajaran yang anda dapat sebelum membeli kereta? Jadi jawapan kamu bolehlah dimasukkan ke dalam Google Classroom. Cikgu ada membuat satu ruang jawapan agar kamu dapat masukkan jawapan kamu di sini. Seterusnya, pinjaman pelajaran pula, cikgu faham di College Vocational kamu tidak mempunyai sebarang pinjaman pelajaran kerana yuran pengajian di College Vocational agak rendah berbanding dengan universiti dan college yang lain. Tetapi jika kamu ingin menyambung degree ataupun master, kebanyakan pelajar-pelajar akan membuat pinjaman pelajaran daripada mana-mana institusi, antaranya ialah daripada MARA ataupun PTPTN ataupun Yayasan Sabah dan juga BKNS, dan ada banyak lagi badan-badan yang menawarkan pinjaman pelajaran. Justru di masa akan datang, apabila kamu sudah mula bekerja, hendaklah mula membayar pinjaman pelajaran tersebut kerana ia adalah suatu pinjaman, bukannya pemberian hadiah. Pinjaman pelajaran ini merupakan kewajipan bagi seseorang individu untuk membayar balik agar orang lain ataupun junior ataupun adik-adik kamu nanti akan dapat menikmati faedah yang sama seperti mana yang kamu nikmati sekarang. Jika individu ataupun jika kamu tidak membayar balik pinjaman tersebut, ini boleh menjejaskan peluang kamu untuk bekerja dengan majikan yang baik kerana sesetengah badan institusi yang memberi pinjaman ini akan mengenakan tindakan blacklist kepada pelajar ataupun kepada peminjam yang tidak membayar balik duit mereka. Jadi apa yang terjadi selepas blacklist ini akibatnya ialah kemungkinan kamu tidak boleh buat pinjaman ataupun kamu tidak boleh keluar negeri, dan ini akan menjejaskan banyak peluang kamu di masa akan datang. Individu ataupun kamu juga tidak berpeluang mendapat pembiayaan daripada institusi kewangan yang sama di masa akan datang jika kamu ingin menyambung pelajaran dari menyambung master ataupun menyambung PhD di masa akan datang.
Dari aspek mendapatkan kerjaya sebagai seorang fresh graduate, cikgu sarankan supaya kamu tidak terlalu memilih pekerjaan kerana pada zaman sekarang ini, pada zaman COVID-19 ini agak sukar untuk kita mendapatkan pekerjaan yang baik ataupun pekerjaan yang setaraf dengan kelulusan yang kita miliki. Jadi, di dalam dunia sekarang ni seperti yang kita tahu, banyak syarikat, banyak bank-bank yang telah membuang pekerja kerana ketidakcukupan dana ataupun kerana kekangan pergerakan di seluruh dunia. Justru jika kamu mendapat pekerjaan yang sesuai, yang baik yang sesuai dengan kelayakan yang kamu miliki, kamu hendaklah pupuk minat dalam kerjaya yang diceburi dan pastikan kamu selesa dengan pekerjaan tersebut. Ini kerana kemajuan kerjaya akan menentukan kualiti kehidupan kamu. Sebagai contoh, jika kamu mendapat peluang menjadi accountant, pastikan kamu betul-betul minat dalam kerjaya tersebut. Jangan buat enda tak enda, jangan buat pekerjaan sambil lewa kerana apabila majikan tidak berpuas hati dengan kerja yang kamu buat, berkemungkinan besar kamu tidak akan memperoleh bonus ataupun kamu tidak akan memperoleh kenaikan pangkat di masa akan datang. Seterusnya, setiap kali kamu ingin bertukar pekerjaan, pastikan ianya adalah langkah positif terhadap peningkatan kerjaya serta meluaskan prospek kamu. Contoh, maksud ayat ini ialah, sebagai contoh, kamu bekerja sebagai kerani akaun. Jika kamu ingin menukar pekerjaan, kamu hendaklah cari pekerjaan yang lebih tinggi daripada kerani, contohnya menjadi executive account. Bukannya hanya mencari pekerjaan yang sama disebabkan oleh gaji yang ditawarkan di syarikat ini lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Namun, walau apapun pekerjaan pertama kamu, sama ada kamu menjadi pekerja pembersihan ke ataupun kamu menjadi pekerja bawahan ke, gunakan pengalaman tersebut sebagai pengajaran ataupun sebagai asas untuk menjalani kehidupan di mana-mana tempat bekerja. Selalu amalkan sikap yang baik, selalu amalkan sikap yang merendah diri dan belajar untuk tingkatkan komunikasi dalam bentuk tulisan maupun percakapan. Terutamanya dalam aspek bahasa Inggeris. Ini kerana jika kamu ingin memohon kerja di syarikat ataupun bank-bank, mereka akan lebih gunakan bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu. Seterusnya, kamu hendaklah amalkan kemahiran berinteraksi dengan semua pekerja di pelbagai peringkat, bukan saja di peringkat atasan, malahan di peringkat bawahan juga seperti pekerja pembersihan dan sebagainya. Dan akhir sekali, sekiranya kamu mempunyai kerja-kerja sukarela, cubalah untuk ambil bahagian sebanyak yang mungkin agar kamu dapat menonjolkan bakat kamu di dalam organisasi tersebut. Apabila majikan kamu melihat yang kamu mempunyai bakat besar dalam menganjurkan sesuatu projek ataupun di dalam melengkapkan sesuatu tugasan, maka kamu akan berpotensi untuk mendapat kenaikan pangkat yang lebih cepat daripada orang lain. Baiklah, mengenai cukai pendapatan anda di masa akan datang, sebagai seorang dewasa yang bekerja, anda perlu membayar cukai pendapatan. Jadi sekarang pembayaran mudah kerana ia boleh dibuat melalui online ataupun melalui bayar semasa terima BST ataupun Pay as you earn, PAYE, di bawah skim potongan cukai berjadual. Jadi pendapatan bulanan anda akan dipotong dan dihantar terus kepada lembaga hasil dalam negeri oleh majikan anda. Adalah menjadi tanggungjawab kita sama-sama untuk mengisytiharkan semua pendapatan kepada LHDN dan membayar cukai yang berpatutan. Jadi sumber pendapatan yang boleh dicukai termasuklah gaji dan upah, komisen, bonus, gratuiti ataupun ganjaran, allowance dalam bentuk tunai dan juga fee pengarah.
Okay, seterusnya ialah membeli kereta. Jadi kereta ini adalah satu kewajipan lah, satu benda yang wajib untuk kita gunakan untuk ke tempat kerja ataupun ke tempat-tempat lain seperti ke Jabatan Air ataupun ke SASP. Namun sebelum kamu membeli kereta, kamu perlu fikirkan perkara lain seperti kos menyelenggara, kos membaiki apabila rosak, membayar cukai serta insurans kereta. Sekiranya kamu bercadang untuk membeli kereta, kamu perlu membuat keputusan yang bijak sama ada perlu membeli kereta baru ataupun kereta terpakai. Ini kerana sebagai fresh graduate, gaji yang ditawarkan adalah sedikit dan ramai daripada fresh graduate ini berfikir bahawa adalah lebih baik untuk mereka memiliki kereta baru kerana kos penyelenggaraan yang jauh lebih murah berbanding kereta terpakai. Namun kereta baru juga mempunyai masalah tersendiri seperti kos yang mahal, kos deposit dan juga kos insurans dan juga mempunyai susun nilai yang tinggi. Dan untuk memastikan kamu tidak berbelanja lebih daripada pendapatan yang kamu miliki, kamu bolehlah berfikir ataupun membeli dahulu kereta terpakai yang masih dalam keadaan baik atau kereta baru yang mampu milik seperti kereta di bawah 50,000 iaitu seperti kereta Azia ataupun kereta Beza ataupun kereta Saga. Malah apa yang penting ialah kereta ini dapat membawa kamu dari tempat A ke tempat B dengan mudah dan selesa. Jadi buat masa sekarang ini, buat masa kamu baru saja dapat pekerjaan, tidak perlulah membeli kereta mewah ataupun kereta import. Anda boleh membeli kereta impian di masa akan datang apabila berkemampuan. Baiklah, sebelum membeli kereta, terdapat beberapa perkara yang perlu dititik beratkan sebelum memilih kereta yang sesuai untuk kamu beli. Pertama sekali, buat tinjauan terlebih dahulu untuk mendapatkan kereta yang boleh dipercayai prestasinya. Minta nasihat, minta pandangan daripada ibu bapa, ahli keluarga ataupun sahabat anda. Kedua, atur belanjawan berasaskan gaji bulanan. Selain daripada kos kereta, pertimbangkan juga kos-kos lain seperti kos petrol dan perbelanjaan di luar dugaan seperti perbelanjaan kerosakan kereta ataupun kemalangan. Ketiga, jika anda membuat keputusan untuk memohon pinjaman kereta, tinjau terlebih dahulu pembayaran berdasarkan kemampuan. Ini kerana adalah lebih baik jika kamu membeli kereta menggunakan wang tunai, tetapi ini adalah agak mustahil dan agak membebankan. Oleh itu, cuba kumpulkan terlebih dahulu wang tunai untuk pembayaran deposit dan dapatkan jumlah pinjaman yang rendah daripada bank-bank. Keempat, jangan gunakan kad kredit untuk membuat deposit kerana kad kredit ini mempunyai kadar faedah yang tinggi. Kelima, cuba buat bayaran tunai untuk cukai jalan tahunan, penyelenggaraan dan insurans kereta daripada menggunakan kad kredit anda. Dan keenam, elakkan menaik taraf ataupun ubah suai sistem bunyi kereta ataupun menukar tayar yang mahal ataupun memasang aksesori tambahan kerana ini tidak akan menambah nilai kereta anda, malahan ia akan menambah kos anda pada sesuatu bulan tersebut dan dikhawatiri kos ini akan menjejaskan bajet yang anda telah rancang sebelum ini. Memiliki kereta bukanlah murah. Sebelum anda membeli kereta, pastikan anda mampu menyelenggaranya. Ialah memiliki rumah ataupun hartanah, sama ada membeli atau menyewa. Daripada sudut kewangan, sebagai seorang yang baru bekerja, anda perlu menimbang antara gaji yang anda miliki dengan rumah yang anda ingin
miliki, sama ada rumah tersebut mampu milik atau tidak. Jika rumah tersebut mampu milik, maka tidak ada masalah untuk kamu membelinya. Tetapi jika rumah tersebut terlalu mahal, maka kamu perlu bolehlah berfikir untuk menyewa dahulu, dan apabila sampai ke satu masa yang sesuai, kamu bolehlah membeli rumah tersebut. Namun rumah ini berbeza dengan kereta tadi kerana nilai rumah meningkat dari tahun ke tahun. Rumah adalah aset ataupun rumah ialah harta bersih anda. Ini jika anda memiliki rumah, ini seperti memiliki wang di bank kerana anda perlu mengeluarkannya pada kemudian hari sekiranya perlu. Ia berbeza dengan jika anda menyewa rumah. Kadar sewa boleh meningkat dari tahun ke tahun, namun jika membeli, jumlah prinsipal akan berkurangan bagi setiap pembayaran yang dibuat. Mengenai perancangan perkahwinan, sebelum merancang satu-satu perkahwinan, kita tidak perlulah bermewah. Jadi perkahwinan adalah berdasarkan bajet ataupun perancangan yang anda rancang bersama dengan pasangan. Pertama sekali yang perlu dibuat ialah senaraikan bajet perkahwinan terlebih dahulu, berapa orang tetamu, berapa kos untuk pemasangan pelamin, berapa kos untuk baju pengantin dan sebagainya. Kedua, senaraikan barang yang mustahak bagi perkahwinan seperti cincin ataupun hantaran. Ketiga, jangan berbelanja sehingga anda terpaksa meminjam daripada ahli keluarga serta kawan-kawan atau dari bank bagi majlis perkahwinan anda semata-mata untuk menjaga hati orang lain. Dan keempat, membuat simpanan awal bagi perkahwinan sebagai sebahagian daripada perancangan kewangan anda secara menyeluruh. Simpanan awal ini adalah sangat penting kerana belanja perkahwinan adalah sangat mahal pada masa sekarang ni, terutamanya di Sabah. Jika kamu ingin berkahwin, terutamanya yang lelaki, kos hantaran untuk perempuan di Sabah adalah lebih kurang 15,000. Jadi ia sangat mahal bagi sesetengah individu. Jadi sangat pentinglah untuk membuat simpanan awal. Dalam aspek perkahwinan dan keluarga, sekiranya pasangan suami isteri itu bekerja, adalah sangat penting bagi pasangan tersebut untuk bersetuju dalam perkara yang melibatkan kewangan di dalam kehidupan mereka. Jika sebelum ini suami sahaja yang membanting tulang bekerja dan menyara hidup bagi sesebuah keluarga, namun tidak dalam masa yang sekarang ini, kerana kita boleh melihat zaman sekarang ini ramai wanita bekerja bersama-sama dengan suami untuk membantu meningkatkan lagi taraf hidup keluarga mereka. Justru perancangan kewangan sekarang ini beralih daripada perancangan individu ataupun suami, beralih kepada perancangan bersama pasangan, iaitu perancangan antara suami dan isteri. Jadi perbincangan antara suami isteri adalah perlu untuk menangani bil rutin seperti bil elektrik dan bil air, perbelanjaan untuk keluarga dan anak, sama ada anak kita bersekolah ataupun masih belum bersekolah, bajet isi rumah termasuk simpanan dan juga pelaburan. Bagi meningkatkan taraf hidup sesebuah keluarga, suami isteri itu perlulah merancang untuk simpan duit di dalam akaun bersama ataupun akaun persendirian setiap bulan. Jadi mereka perlu kaji perbelanjaan ini sekurang-kurangnya sebulan sekali untuk melihat sama ada perbelanjaan tersebut bertambah kerana inflasi ataupun gaya hidup mereka yang berubah, sama ada mereka semakin boros ataupun mereka bercermat-cermat di dalam perbelanjaan. Di samping itu, sesebuah keluarga juga perlu menyediakan dana kecemasan sekiranya berlaku kejadian yang di luar jangkaan seperti
kemalangan ataupun masuk di dalam hospital disebabkan oleh penyakit yang kritikal seperti COVID, Parkinson dan sebagainya. Dan akhir sekali, bagi meningkatkan taraf hidup mereka, pasangan tersebut bolehlah berbincang sesama mereka untuk melabur di dalam portfolio yang berlainan seperti portfolio saham, unit trust, emas hartanah dan sebagainya. Pelaburan ini juga adalah penting untuk menanggung pembiayaan pengajian dan kos sara hidup anak. Okey, sekarang ini terdapat satu badan yang menawarkan tabungan untuk anak seperti badan SSBN, di mana ibu bapa bolehlah melabur duit ke dalam institusi ini. Institusi ini bukan sahaja menawarkan pelan tabungan tetapi juga memberi perlindungan kepada suami dan isteri dalam bentuk takaful. Seterusnya ialah mengenai hutang kewangan. Setiap pasangan harus membuat komitmen untuk menyelesaikan hutang masing-masing dalam jangka masa tertentu selepas berkahwin sekiranya hutang tidak dapat dijelaskan sebelum berkahwin. Jadi sekiranya perlu bagi kamu untuk mendapatkan pinjaman ataupun kad kredit selepas berkahwin, bincanglah terlebih dahulu dengan pasangan tentang komitmen dan kemampuan kamu dan pasangan. Kedua ialah semakan kewangan. Sebaiknya pasangan yang telah berkahwin hendaklah menyediakan bajet bulanan dan membuat semakan bagi perbelanjaan seminggu sekali menggunakan aliran tunai agar perbelanjaan tersebut boleh dipantau. Jadi nilai harta bersih iaitu aset dan liability serta komitmen kewangan isi rumah sepatutnya disemak setiap bulan agar perbelanjaan tersebut sama ada terlebih atau terkurang senang untuk dipantau dan disemak semula. Seterusnya, sebagai persediaan di hari tua, pada hari pertama kamu bekerja hendaklah membuka akaun kumpulan wang simpanan pekerja ataupun KWSP. Jadi ramai orang berfikir bahawa wang di dalam akaun KWSP ini mencukupi untuk hari persaraan, tetapi yang sebenarnya wang tersebut tidak mencukupi disebabkan faktor-faktor antaranya ialah inflasi ataupun perkahwinan anak dan sebagainya. Jadi sebagai langkah persediaan di hari tua kelak, sebaik-baiknya setiap orang perlulah membuka akaun simpanan di bank, sama ada bank tabung haji ataupun akaun simpanan nasional ASB, ASN ataupun bank rakyat, dan buatlah tabungan persaraan peribadi sekurang-kurangnya 10% daripada pendapatan setiap bulan. Sebaiknya, untuk setiap peningkatan umur, tambahlah tabungan di dalam tabung persaraan peribadi dalam peratusan tertentu daripada pendapatan anda setiap tahun. Sebagai contoh, kamu mula bekerja pada umur 25 tahun dengan kadar simpanan 10%. Jadi pada umur 26 tahun, kamu akan menambah lagi 10 tambah 1. Jadi 11% menyimpan duit 11% kali dengan gaji yang kamu miliki di dalam bank. Jadi dengan meningkatnya simpanan di dalam bank, ini akan memudahkan lagi lah tempoh masa persaraan kamu pada hari tua kelak. Keempat, kenal pasti dan masukkan sebahagian daripada kenaikan ataupun bonus tahunan ataupun bonus raya kamu ke dalam tabung persaraan. Pastikan kamu mengambil kira tabungan yang perlu dibuat dalam bajet bulanan bagi tujuan persaraan. Dan akhir sekali, apabila kamu membuat simpanan untuk persaraan, kamu hendaklah kaji portfolio pelaburan untuk persaraan setiap tahun bagi memastikan wang kamu bertambah mengikut rancangan persaraan. Yang mengenai pelaburan, portfolio pelaburan ini cikgu sudah sentuh pada topik
pada topik 4 mengenai pelbagai portfolio, sama ada kamu mau melabur di saham ataupun mau melabur di bahagian unit trust, hartanah, emas. Itu terpulang kepada kamu, sama ada kamu ini ialah pelabur yang mempunyai yang berisiko tinggi ataupun pelabur yang berisiko rendah. Sekian saja penerangan untuk topik 7, iaitu topik 7 telah menerangkan mengenai cara menjalani kehidupan dengan baik dalam aspek kewangan dari segi cara memilih kereta, cara membeli atau menyewa hartanah, maupun cara mengumpul duit simpanan bagi persaraan. Seterusnya, semua pelajar dikehendaki untuk menjawab kertas tugasan 7. Jadi, pelajar-pelajar hanya perlu klik link ini kerana link ini akan automatically masuk ke dalam soalan yang pelajar perlu buat, di mana soalan ini merangkumi dua bahagian, iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Bahagian A mempunyai dua part soalan. Pertama ialah soalan objektif, kedua ialah soalan subjektif yang mempunyai 4 soalan. Seterusnya bahagian B ialah soalan objektif yang merangkumi soalan teori dan soalan calculation daripada bab 1 sehingga bab 7. Ini ialah penilaian kendiri bagi setiap pelajar. Jadi pelajar-pelajar hanya perlu login, hanya perlu masuk ke dalam link yang diberikan ataupun masukkan kod 36788458 ke dalam quizzes. Jadi di sini akan terdapat beberapa soalan yang pelajar perlu menjawab pada bila-bila masa, di mana juga asalkan kamu mempunyai capaian internet yang kuat untuk masuk ke dalam Taman Sesawang quizzes. Baiklah, secara ringkasnya, topik 7 ini telah membincangkan secara meluas mengenai cara pengurusan kehidupan yang bijak dari aspek mendapatkan pekerjaan, membeli kereta sama ada perlu beli kereta baru ataupun kereta terpakai, membeli rumah sama ada perlu membeli rumah ataupun menyewa rumah, perancangan perkahwinan yang bijak, dan juga pengurusan persaraan. Pada kelas yang akan datang, pelajar-pelajar dikehendaki untuk membaca topik 8. Jadi topik 8 ini akan menjelaskan isu mengenai seseorang untuk bebas dari kemulut kewangan. Cikgu harap semua pelajar akan dapat memberi kerjasama yang sepenuhnya dalam menghantar tugasan yang cikgu telah berikan, iaitu kertas tugasan 7 dan juga quizzes. Selamat belajar dan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.